Ready ke? Okay, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagi mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, program perkongsian ilmu kita pada hari ini, kita buka dengan umum kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, pertamanya kita banyak kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat teruskan lagi dengan program perkongsian ilmu kita pada kali ini. Alhamdulillah, kita rasa bertuah pada hari ini kerana kita didatangi ataupun akan disampaikan ilmu kita pada malam ini oleh yang berbahagia, yang berusaha, Profesor Madya Teknologis Dr. Zaiti Syariz Hamidi daripada Fakulti Sains Gunaan. Terima kasih Doktor kerana sudi menerima jemputan daripada pihak kami. Mudah-mudahan. Terima kasih juga Ustaz Muhammad Hafiz ya. Terima kasih juga sudi menyebut saya ya untuk berkongsi ilmu insya-Allah. InsyaAllah. Mudah-mudahan dengan program ilmu kita pada malam ini, mudah-mudahan memberi manfaat kita bersama. Dan untuk makluman hadirin sekalian, program eksplorasi ilmu kita ini adalah merupakan program perkongsian ilmu di mana kita akan menjemput para pensyarah di UiTM untuk berkongsi berkenaan tentang bidang kepakaran masing-masing. Sebab kita nak menjawab persoalan-persoalan daripada masyarakat, daripada komuniti dan sebagainya, kan? Kadang-kadang bertanya, nak ambil anak-anak nak ambil bidang sains, ada kekait dengan Islam, bidang matematik ada kekait dengan Islam dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita faham, ilmu itu sebenarnya semua ilmu Allah. Cuma ianya nak kait tu nanti kita akan kongsikan bersama. Dan insyaAllah hari ini kita bertuah dan insyaAllah doktor akan kongsikan bersama kita ilmu dalam bidang Fakulti Sains Gunaan yang mana ada kaitnya dengan Islam itu sendiri. Dan sebab saya teruja sebenarnya dengan tajuk yang diberikan oleh doktor sebenarnya, sebab dia ada kait dengan Islam dan sains, kan? Orang selalu minat sains dan Islam ni. Jadi insyaAllah kan kita akan dengarkan sebentar lagi. Jadi terbuang-buang masa, saya menyerahkan sepenuhnya program eksplorasi ilmu kita pada malam ini kepada yang berusaha doktor untuk teruskan program kita. Dipersilakan doktor. Okey, baik. Terima kasih ya Ustaz Hafiz ya. Dan terima kasih kepada Hal Ehwal Islam Universiti Negeri Gemara yang menjemput saya untuk memberi sesi perkongsian sedikit ilmu yang tak seberapa sebenarnya ya. Tapi saya akan cuba untuk mencungkil rahsia waktu solat subuh ya dari sudut astronomi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Fakulti Sains Gunaan juga ya kerana memberi peluang ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat yang dihormati. Ya, terima kasih juga kerana sudi untuk maknanya bersama-sama saya untuk kita dapat tahu macam mana rahsia waktu solat subuh dari sudut astronomi. Ya, dia bukanlah perkongsian, maknanya dia bukanlah, saya sebenarnya bukanlah tahu sangat ya, tapi saya cuba untuk berkongsi sedikit ilmu kat sini ya. Kita akan lihat waktu solat subuh kat sini, kita tahu di mana ia merupakan salah satu solat yang wajib yang kita lakukan daripada 5 waktu. Dan dari segi astronomi ni sebenarnya dia ada kaitan dengan falak. Ya? Kalau kita tengok pada astronomi ni sebenarnya daripada bahasa sains je astronomi, tapi sebenarnya dia ada kaitan dengan falak. Ya? Jadi jika kita lihat daripada ilmu falak ni, sebenarnya dia terlahir daripada bahasa Arab falakun, yang mana dia merupakan satu ilmu iaitu mempelajari lintasan-lintasan objek-objek langit. Ya. Objek langit ni banyak sebenarnya, berjuta-juta, bilion sebenarnya, bukan juta tapi bilion yang kita tak tahu. Malahan ada juga maknanya objek-objek baru yang terkini yang sebenarnya ada je penyelidik yang akan mengkaji objek-objek baru misalnya ya. Selain kita tahu macam matahari, ya, bulan, planet dan sebagainya ya. Dan dia bukan setakat tujuan untuk tahu posisi. Daripada situ kita tahu macam mana sebenarnya pergerakan bintang tu misalnya. Macam mana kita nak tahu kelajuan dia, berapa kilometer per saat
matahari boleh bergerak misalnya kat situ ya. Dan ini merupakan ilmu-ilmu Allah ya. Kita cuma maknanya perantara saja yang untuk kita ketahui supaya kita lebih dekat ya, dan juga kita dapat melakukan ibadah ya, macam tu. Jadi kalau kita tengok pada firman Allah dalam surah Yasin ayat 40 di sini, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak mendapat mendahului siang ya, dan masing-masing beredar pada garis edarnya ya, surah Yasin ayat 40. Jadi kat sini jelas ya, sebenarnya dalam kitab Allah ni, Al-Quran ni sebenarnya memang dah ada dah. Tinggal kita ni, kita nak mencari macam mana kita nak tahu ya, lebih lanjut misalnya, ataupun kita sebenarnya tujuan kita memang untuk mendapatkan keredaan Allah ya. Jadi kat situ ada juga hint sebenarnya kita, kalau macam saya nak tengok kalau kata saya tak dapat sesuatu tu petunjuk dari segi maknanya sains tu sendiri, kita patut merujuk balik pada kitab Allah. Kita akan tengok kat sini jelas bahawa semua objek-objek itu beredar ya, pada edaran masing-masing ya, maknanya bumi beredar, matahari pun beredar ya, dan kita tahu bahawa matahari sebenarnya bintang yang terdekat bintang yang terdekat. Kalau kita tengok bintang-bintang yang malam-malam tu, itu bintang-bintang jauh ya, tapi matahari yang terdekat terhampir dengan kita. Jadi dia menjadi satu petunjuk juga ya, maknanya kita gunakan dalam tujuan ibadah dan sebagainya. Dan ada juga dalam firman Allah ya, dalam surah Al-Anbiya ayat 33 yang bermaksud dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan ya, masing-masing, dan dari keduanya itu beredar dalam garis edarnya. Jadi kita sini ada maknanya dua hint yang sama ya, poin yang sama yang sebenarnya untuk kita memahami dan kita meneliti kenapa dia beredar ya, apa tujuannya objek-objek Allah ni beredar, dan daripada situ kita akan menambahkan ilmu untuk kegunaan kegunaan setempat, untuk kegunaan masyarakat dan sebagainya. Jadi secara amnya kalau kita tengok ya, astronomi ni ialah bidang yang mempelajari peredaran ya, peredaran langit, objek langit, dan kita nak tahu fizikalnya macam mana, ciri dia macam mana ya, apa digunakan dan sebagainya. Jadi dia ada kaitan dengan ilmu falak sendiri sebenarnya ya. Jadi banyaklah ya tujuannya. Selain pada waktu solat, kita tahu waktu solat ni adalah salah satu. Tapi kita pun kena tahu juga macam mana nak tentukan arah kiblat. Walaupun kita tahu misalnya arah kiblat kita memang menghadap ke arah Kaabah, tapi kita ni jauh kan, macam kat Malaysia ni jauh. Macam mana kita nak tahu posisi sebenar Kaabah tu, sebab kita tak nampak daripada mata kasar kita kan, daripada sini kita tak nampak. Jadi kat situ kita nak tahu macam mana ya cara yang sebenar untuk arah kiblat. Ada sebenarnya maknanya pegawai-pegawai daripada Jabatan Mufti Negeri ya, banyak sebenarnya yang mengkaji ya, dan juga membuat pendidikan ini ya. Dia akan pergi satu masjid ke satu masjid untuk tentukan arah kiblat, ataupun untuk membetulkan arah kiblat misalnya jika terdapat sedikit kesilapan. Kenapa? Satu darjah pun banyak beza. Satu darjah pun berbeza beratus kilometer kalau silap gaya macam tu. Sebab kita tahu dia punya, walaupun kita tengok satu darjah tu macam kecil tapi sebab kita jauh, jadi dia akan membuka ruang yang besar. Ia akan mencapah kan. Jadi bila mencapah tu, maknanya dia akan cover ataupun dia meliputi berapa kilometer kat situ. Besar impact dia. Jadi sebab tu pentingnya kita dapatkan arah kiblat yang tepat ya. Terutama kalau masjid lama, memang akan pergi pegawai falak di situ untuk menyimak semula ya. Kita nak tentukan hari puasa misalnya. Yang ni orang suka kan, masyarakat suka bila nak raya ni, macam tu ya, bila nak raya, lagi sehari ke esok ke, ataupun ni nak dekat waktu puasa puasa kan, insyaAllah kita akan berpuasa dalam masa terdekat nanti, tinggal beberapa hari sahaja lagi. Jadi kita nak tahu bila kita lakukan cerapan nanti, kita nak tengok bulan Ramadan kan. So adakah esoknya bulan puasa tu, ataupun dapat tak kita dapat hilal tu ataupun anak bulan ya, kita dapat cerap. Jadi pegawai-pegawai falak negeri pun akan, dan juga bersama dengan ahli jawatan kuasa falak setiap negeri, dia akan pergi ya ke tempat-tempat ataupun pusat-pusat cerapan ya, untuk menentukan secara cerapan, dan kita akan kaitkan dengan calculation ataupun pengiraan ya. Sebenarnya kita akan tengok betul ke tak, dan juga kita akan tengok kalau dapat lihat anak bulan misalnya, alhamdulillah memang rezeki lah ya. Sebab kadang-kadang tu dalam tempoh setahun pun nak dapatkan 12, mana dalam tempoh 12 kali cerapan tu ya, 12 bulan tu nak dapatkan lebih pada 6 pun bukan senang ya, bukan senang. Kadang-kadang kita direzekikan dapat, kadang kalau faktor cuaca belum tentu kita dapat ya.
Begitu juga dengan ilmu falak yang macam mencerap fenomena alam seperti gerhana matahari, gerhana bulan dan bila kita dapat lihat gerhana matahari, gerhana bulan, kita disunatkan untuk membuat solat sunat gerhana Jadi memang sangat dekat dengan umat Islam sebenarnya. Kita akan terasa dia dapat mengukuhkan ibadah kita secara tak langsung. Kita nak tengok aurora misalnya, jadi ramai yang pergi ke kutub-kutub, negara kutub-kutub misalnya Ada juga viral kata aurora dapat kat Malaysia kan sebelum ni. Sebenarnya tak ada tak ada aurora di Malaysia sebab kita berada di garisan khatulistiwa dan kita kena faham kat situ Dan beberapa fenomena baru misalnya kita tak tahu wallahu a'lam. Juga dikaitkan dengan cuaca. Cuaca pun sekarang kita tahu tak menentu kan. Jadi nampak kat situ perlunya ada ilmu falak ataupun ilmu astronomi di situ. Sebabnya kajian ni bukan meliputi secara meluas objek-objek jauh, tapi juga yang dekat. Maknanya atmosfer bumi kita kena tahu. Atmosfer angkasa pun kita kena tahu. Jadi dia meliputi julat yang sangat-sangat besar kat situ Selain daripada peredaran masa tadi selalu disebut peredaran masa kan, sebab masa tu emas kan dan memang kita tahu dalam Al-Quran pun masa sangat dititik beratkan Dan dalam Al-Quran pun kalau kita tengok macam matahari disebut sebanyak 33 kali, bulan disebut sebanyak 12 kali. So kat situ kita tahu pentingnya kita memahami kejadian-kejadian alam ini. Sangat penting. Dia tak perlu ramai orang tapi dia perlu ada macam tu. Okay. Merujuk pada solat kita tahu makna solat ni dan ia merupakan satu ibadah utama yang diwajibkan oleh seorang muslim seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Bacalah kitab iaitu Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar dan ketahuilah Allah menyati Allah iaitu solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Okay? Allahu a'lam. So kat sini kita boleh lihat betapa pentingnya untuk kita menunaikan solat dan betapa pentingnya juga kita menunaikan solat secara cepat. Maknanya di awal waktu. Pentingnya untuk kita menunaikan solat di awal waktu. Jadi kat sinilah pentingnya juga kenapa kita perlu tahu ketepatan waktu solat untuk setiap waktu subuh, waktu zuhur bila, waktu asar bila, maghrib bila, isyak bila. Macam mana kita nak tahu ketepatan? Maknanya awal waktu tu bila tu? Pada pukul berapa? Macam mana kita nak tentukan? Jadi perlu kita ketahui kat situ. Dan ia merupakan satu komunikasi kita dengan Allah. Maknanya bila kita solat, sebenarnya kita berdoa juga secara tak langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merayu kepada dia, kita memohon untuk ditunaikan hajat-hajat kita dan sebagainya. Itu adalah satu cara untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Dan banyak hikmahnya dari segi sains pun dah terbukti kenapa kita perlu solat 5 waktu. Selain daripada kesihatan, selain daripada psikologi misalnya, banyak kat situ Jadi kita perlu maknanya tidak tinggal solat lah. Kalau kita tidak uzur tu kita tak boleh tinggal solat macam tu dan di situ kita tengok peranan waktu solat di sini So kalau dalam bidang falak ni, macam mana tentukan waktu-waktu solat tu? Macam mana dan dia akan jadi sangat kritikal sebab kalau kita tengokkan itulah bintang yang terdekat pada kita, posisi matahari tu, kedudukan matahari tu kita nak tahu macam mana tapi kita boleh tengok matahari ni waktu siang kan. Kalau macam waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib kita boleh tengok kan, betul tak? So kita boleh nampak matahari tu posisi dekat mana sebab di depan dia macam waktu siang tu ada kan. Tapi yang kritikal tu waktu subuh. Waktu subuh tu matahari tak ada lagi. Waktu isyak pun matahari dah tak ada, dah terbenam dah. Okay? Waktu subuh matahari tak naik lagi. So macam mana kita nak tentukan waktu solat? Dan bila saya mengenalkan macam mana maknanya ahli falak dahulu belajar bidang ilmu falak ini, memang saya kagum. Sebab bayangkan kita kadang kita fikir macam mana dia tengok macam mana beliau tengok, ada ulama dia tengok untuk mentegak waktu solat ni tentang waktu subuh dan juga isyak ni kalau katakan gunakan mata kasar. Tapi kita kena faham juga masa tu tiada pencemaran
langit. Maknanya tadi pencemaran maknanya kita tengok kalau waktu balik kat bandar misalnya kan, banyak pencemaran cahaya misalnya. Jadi kawasan gelap sangat. Ya. Dan itu adalah antara faktor-faktor yang sebenarnya akan mengekang lah untuk cerapan. Kita susah nak dapatkan melihat cerapan macam Fajar Saudi misalnya. Susah kalau kat bandar. Jadi kita kena pergi tempat-tempat gelap. Itu secara cerapan. Dan kalau secara fiziknya, kita boleh dapat untuk mengira dia ada formula dia. Dia ada formula dia, macam mana untuk setiap waktu tu ada formula dia. Kita akan tengok posisi matahari tu, lepas tu kita akan tengok ni waktu dekat zenith 90 darjah misalnya. Jadi kita akan tengok macam mana dia akan bergerak, matahari tu bergerak. Jadi itu adalah satu, saya rasa seronok lah kalau bidang astronomi ni memang seronok sebab dia adalah combination ataupun kombinasi teori, dia ada cerapan, jadi kita boleh lihat. Jadi kita rasa seronok kat situ. Okey. Secara terperincinya, kalau kita pada waktu subuh sebenarnya awal waktu dia kalau ikut syarak ialah bila kita lihat fajar benar ataupun fajar sodik. Fajar sodik ni terbit di ufuk timur. Dia bukan kat barat, kat ufuk timur. Sebab kita tahu matahari dia akan terbit kat timur, lepas tu dia akan terbenam di barat. Dan kat situ adalah satu tugasan utama yang sebenarnya agak mencabar juga. Sebab satu, kita nak tengok tentukan betul ke ni, maknanya ini ke cahaya yang dimaksudkan, ini ke fajar sodiknya, kita nak tengok. Jadi kalau cerapan ni pukul 4 dah start dah, pukul 4 dah start, maknanya kita dah bangun pukul 4.30 kita dah pergi kat kawasan cerapan, kita dah set up dah semua peralatan, semua peralatan kita dah set up. Jadi kita akan lihat kita akan biasakan mata kita ni, kita akan biasakan tengok keadaan gelap tu macam mana. Dan kita akan maknanya alert ataupun perhatikan okey macam ni ialah pukul sekian, pukul 4.30 pagi sekian, macam ni keadaan langit dia. Pukul 5 pagi sekian, macam tu keadaan langit dia. Jadi kita akan biasakan. Kita tak boleh maknanya katakan subuh tu pukul misalnya 5.45 baru datang, tak boleh. Kita kena awal datang. Satu kumpulan akan datang dan akan tengok. Dan mata kita ni pun berbeza dengan mata kawan kita yang lain kan. Jadi kita kena lihat juga dari segi sudut tu lah Waktu zuhur misalnya senang sebab dia waktu siang. Kalau siang ni waktu zuhur dia ketika matahari gelincir ke arah barat. Jadi itulah waktunya zuhur. Dia gelincir sedikit sebabnya kita tahu nanti matahari akan terbit daripada timur, dia akan naik kan. Waktu itulah kita akan solat duha Lepas tu bila dia tergelincir sedikit kat barat, bila kat tengah tu dia dekat zenith kan, ataupun dia dekat atas 90 darjah tu dekat katakan pukul 12 tengah hari tu kan, panas kat atas tu kat atas tu kita depan atas kepala kita, jadi itu zenith. Tapi pasal dia tergelincir sedikit, yang tu zuhur. Jadi kalau dia tengok kat sini, dia akan melintasi meridian samawi tempatan. Maknanya tempatan tu kawasan kita lah. Kawasan kita tak sama dengan koordinat ataupun lokasi yang lain. Dia tak sama dengan negara-negara lain kan, macam tu. Tapi dia akan sama dengan yang dari segi latitude tu lah kat situ. Nanti kita boleh nampak kan, kalau asar dari sudut mazhab Syafi'i, maksudnya waktu asar ialah bila panjang bayang katakan tiang melebihi panjang tiang tu. Yang tu asar. Sebab kalau kita tengok, kalau sebelum asar misalnya, memang kalau kita ukur, kita tak tiang tu, kita pacakkan tu, jarak dia sama. Kita ukur lah secara fizikal. Jadi maknanya sama. Tapi asar tu dia ada panjang sedikit kat situ. Bayang tu panjang sedikit. Jadi itulah menentukan waktu asar. Dan waktu asar juga boleh ditentukan dengan menggunakan tiang tegak yang sama yang digunakan ketika istiwa. Macam tu. So nampaklah kat situ perubahan waktu sebenarnya dalam seharian kan sebenarnya. Waktu tu pun kita macam dah penat bila kerja kan, kita dah penat kerja apa semua. Tapi sebenarnya Allah cegaskan kita dengan adanya waktu, maknanya kita sembahyang waktu asar tu kita kembali cegas balik kan. Kita dah wuduk dan sebagainya, kita kembali cegas semula sebelum kita balik rumah kan, macam tu. And then waktu maghrib senanglah kan, sebab dari segi hukum fiqhnya maghrib adalah apabila semua badan matahari tu semua badan matahari tu terbenam di bawah ufuk barat. Okey, maknanya kat sini kita tengok matahari, biasanya kita tengok kat pantai lah, kan senang tengok matahari terbenam. Kita cari kawasan barat.
Ni kita pergi kat Port Dickson, kita pergi kat Melaka, negeri-negeri yang sebelah barat ni. Kalau kita pergi nak tengok kawasan timur, kita pergilah negeri-negeri timur macam Kelantan, Terengganu sebagainya. Jadi kita boleh nampak kan macam tu. Jadi bila kita tengok je matahari terbenam tu misalnya, semua badan matahari tu dah habis dah tak nampak dah ya. Jadi kat situlah bermulanya waktu maghrib. Jadi kat situ pun kita senang nampak. Yang ni jelas kan. Zuhur, asar, maghrib jelas ya. Tapi isyak ni kalau tengok menurut syarak, masuknya waktu solat isyak ialah apabila mega merah di ufuk barat hilang. Kan? Doktor dah gerakkan slide ke? Oh ya, saya dah gerakkan slide, tak ada tak, baru gerak. Oh, baru gerak. Okey, sorry ya. Okey. Jadi kalau tengok kat sini, waktu isyak ni kat situ, dia mega merah ni kan kita masa maghrib tu kita nampak kan kemerahan apa semua tu. Lepas tu nanti bila dah hilang sepenuhnya tu, dekat ufuk barat tu barulah waktu isyak bermula. Selalunya dia akan ambil masa sejam lebih ya, sejam lebih. Dia tak adalah kata tetap dia satu jam setengah, tak ada, tapi dia akan tengok sebab apa. Kalau kita tengok dalam kalender, kalau kita tengoklah sepanjang tahun pun matahari tu pun dia akan bergerak sedikit-sedikit kan. Kalau Januari dia mungkin posisi dekat sini, tapi Februari dia akan berubah posisi dia sampailah ke Disember. Jadi dia memang akan bergerak sebab kita kena faham yang planet-planet ni termasuk bumi mengelilingi matahari. Jadi kita tahu dia akan ada perubahan kat situ. Ya. Begitu juga matahari pun bergerak juga. Dia tak ada kata statik ya, macam tu ya. Okey. Ada slide ni Ustaz untuk slide ni. Okey, terima kasih. Alright. Jadi ini adalah schematic diagram ya. Kalau kita tengok secara mudahnya lah macam mana kita nak tentukan waktu zuhur, waktu asar ya. Jadi kita nampak istiwa dekat tengah-tengah kat atas ya. Macam tu. Waktu duha, kenapa kita perlu sembahyang duha dan sebagainya. Semuanya memang ada kaitan dengan kedudukan ataupun peredaran matahari ya. Waktu syuruk ya, subuh ya, waktu puasa nanti kan kita nak tahu waktu subuh ni bila start kan, bila ni kita nak maknanya kita nak sahur misalnya, bila kita nak buka puasa nanti pukul berapa maghrib, itu semua orang agak alert kan. Jadi penting untuk kita ketahui bukan saja ketika puasa tapi juga maknanya pada sepanjang hari lah, setiap hari pun kita kena tahu waktu solat tu sebenarnya ya. Macam tu. Jadi itulah dia, berapa sudut untuk subuh, berapa sudut untuk isyak. Macam mana tu nak tahu kan, macam mana kita nak kena pasti waktu yang tepat bermulanya waktu subuh dan bermulanya waktu isyak. Bukan mudah sebenarnya ya, untuk kita nak tahu ya. Kita perlu faham juga ya, terlebih dahulu secara teori sebelum kita nak buat secara cerapan ya. Okay. Dari sudut penentu waktu solat ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya ya, tertentu waktunya. Surah Al-Nisa ayat 103. Jadi bila kita cuba untuk faham ya, solat itu adalah satu ketetapan. Solat itu adalah diwajibkan oleh orang-orang yang beriman ya. Orang yang beriman ialah orang-orang Islam. Okay, dan tertentu waktunya. Jadi kita perlu ambil tanggungjawab ni untuk tahu maknanya ketetapan waktu solat tu ya. Kita kena ambil tahu. Kita tak boleh katakan okeylah bolehlah kita nak sembahyang zuhur waktu tertentu ataupun tiba-tiba waktu sembahyang asar waktu tu malam pula kan, tak boleh. Maknanya tertentu waktunya. Dia dah ada peraturan kat situ. Okey. Kalau tengok Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini ya, maknanya kat sini setiap waktu solat tu mempunyai waktu-waktunya ya, yang tertentu yang wajib untuk dilaksanakan. Sebab tu kita tak boleh, maknanya katakan kita sembahyang maghrib dan waktu isyak dah, tak boleh kan. Kita kena waktu dalam waktu maghrib sebenarnya ya. Kalau kita disebabkan asal hukum misalnya baru kita qada kan, tapi somehow kita kena tahu ya, maknanya bila waktu bermulanya dan bila waktu akhirnya sebenarnya kan, macam tu. Okey. Selain pada kegunaan ibadah lain seperti ibadah haji kan. Jadi kita penentu waktu solat ni amat-amat penting ya. Dan Syekh Al-Maghrawi berkata ya, 5 waktu sembahyang wajib yang telah ditetapkan waktunya secara terperinci tidak lain dan tidak bukan
adalah untuk menjadikan mukmin itu selalu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap waktu. Yang maknanya katakanlah kalau kita sembahyang sehari sekali, kan? Lama tu kan, nak tunggu hari seterusnya kan, macam hari esoknya memang lama. Jadi memang tak sesuai juga. Maknanya kita tidak lain tidak bukan supaya kita mengingati Allah setiap waktu. Dan supaya kita tidak lalai daripada perbuatan dosa dan kurang berbuat baik, benda-benda yang tidak bermanfaat ni kita tidak lakukan di antara waktu-waktu solat tu kan. Dan sesiapa yang ingin menambah perbuatan lain seperti berzikir dan sebagainya, ya, hendaklah memilih waktu-waktu yang sesuai dengan keadaan yang situasi dirinya. Jadi Syekh Al-Wabahi adalah ulama yang terkenal dalam penafsiran Al-Quran, ya. Jadi kita akan tengok kenapa beliau juga tekankan penentuan waktu solat ni, ya. Okey. Bila kita tengok pada 3 kaedah kat sini, ada 3 kaedah untuk kita tahu waktu solat. Satu, kita mengetahui dengan yakin. Kita tahu, okey, inilah waktu subuh. Okey, inilah waktu maghrib. Iaitu kita berpegang pada dalil, ya. Jadi macam kita tengok matahari terbenam kan. Jadi bila kita tahu matahari sedang ghurup, dia terbenam. Okey, waktu maghrib misalnya. Ijtihad iaitu berpegang pada dalil yang kukuh yang mempunyai petunjuk tidak langsung, ya. Macam bayang-bayang, macam saya cakap tadi, bayang nak tentukan waktu asar kan. Jadi macam kita letakkan tiang, kita nak tengok bayang-bayang tu, okey, dah lebih tak bayang dia kan daripada ketinggian asar tu ataupun saiz tiang tu. Jadi itu adalah waktu asar. Itu adalah secara ijtihad. Okay? Ataupun kita secara taklid, iaitu kita mungkin mengetahui suatu waktu tu, ya, tapi kita boleh tahu dengan berpandukan dalil-dalil yang nyata, ataupun kita tanya orang yang arif, ya, yang arif dalam bidang ini. Jadi maknanya secara taklid. Okey, ni adalah penting terutama bila kita bermusafir dan sebagainya lah kan, kita nak tahu waktu solat. Tapi lebih baik juga, ya, alangkah lebih baiknya untuk kita tahu dan belajar, ya, ambil peduli untuk tentukan waktu solat ni. Maknanya kita tahu dan belajar, dan kita akan rasa tiada masalah kalau kita berada di mana-mana, insyaAllah, ya. Okey. Jadi bila saya diberi topik ni, ya, rahsia waktu subuh ni, memang kita tahu, ya, beberapa tahun kebelakangan ni waktu subuh ada perubahan, kan. Jadi kita kena tengok kenapa ada perubahan ni. Jadi saya akan cuba untuk kongsikan kat sini bagaimana, ya, waktu subuh ditentukan dahulu, ya, dan macam mana dulunya dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok waktu subuh dan kita tengok langit ni, memang biru gelap lah kan. Memang kita waktu tu ada bintang-bintang je. Kalau ada rezeki kita boleh nampak Bima Sakti kita, kan. Macam tu, kita sebahagian pada Bima Sakti, tapi kita boleh nampak sebahagian pada Bima Sakti yang ada, ya. Dan dia diselangi dengan merah jingga yang dihasilkan oleh sinar matahari yang terbit, kan. Nanti kita akan tengok selepas ni. Alam ni sebenarnya adalah spektrum warna biru, kan. Biru ni memang tenang, kan. Ramai yang suka warna biru misalnya. Jadi dia adalah frekuensi thyroid. Kalau dari segi kesihatan tu, dia akan mempengaruhi sistem metabolisme tubuh manusia. Sebab tu kita digalakkan, misalnya kalau mandi ni sebelum waktu subuh, kalau nak sihat. Kalau nak sihat ni memang kena mandi waktu subuh. InsyaAllah kita tak demam sangat, kita tak kita cergas, ya, pagi-pagi tu, kan. Cuba kalau kita mandi selepas waktu subuh, kan, memang cepat tak sihat, macam tu. Jadi daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau dengar Rasulullah SAW bersabda, dan waktu subuh dan waktu solat subuh dari terbitnya fajar shadiq sampai sebelum terbitnya matahari. Okay. Rasulullah SAW menekankan fajar shadiq kat situ, iaitu fajar benar, ya, fajar benar tu. Jadi kita kena tengok, kena faham apakah yang maksud dengan dia, tak ada kata maksud fajar tu satu yang general, kan, yang am tu. Tapi kita kena tahu fajar shadiq. Maknanya bila ada fajar shadiq, mesti ada fajar yang bertentangannya, iaitu fajar kazib, kan, ataupun fajar yang tak benar, ataupun fajar tipu misalnya. Jadi kita kena tengok kat situ, ya. Sebelum ni kita tengok 20 darjah. Maknanya matahari tu kalau dia berada betul-betul dekat horizon tu, ya, maknanya dia 0 darjah. Tapi dia dekat bawah. Bawah tu kita tak nampak, kan. Tapi kalau kita isyak tu masih ada merah misalnya, kan, sebelum dia gelap tu, kan, kalau misalnya waktu isyak. Kalau waktu subuh ni dia dah gelap, dia belum timbul lagi
merah-merah tu kan. Dia belum timbul lagi waktu siang tu orang kata. Jadi bukan senang lah untuk tentukan waktu subuh ni. Ya, isyak tahan lagi sebenarnya, tapi subuh ni susah, ya, bukan mudah. Dan dari segi fiziknya, kalau kita tengok dia punya calculation dia kat situ, dia ada jarak zenith dia, maknanya macam mana nak tentukan 90 darjah tu. 90 darjah tu kat atas scan, betul-betul atas kepala kita tu 90 darjah. Lepas tu kita kalau kita tambah 20 dia jadi 110. Jadi bila kita 110 tu kita daripada atas terus ke bawah tu, kat situlah posisi matahari ketika tu, ya, untuk waktu tu waktu subuh, ya. Sebelum ni, ya, sebelum kita yang terbaru sebenarnya 18 darjah. Jadi kita tentukan cosine dia dan sebagainya. Inilah formula dia, ya. Saya tak ada lah detail sangat kalau formula ni sebab jadi saya ajar masa lecture tu saya ajar lah kan. Okey, kalau dari segi bahasa maknanya astronomi ada perkataan twilight kat situ, fajar. Dia adalah cahaya putih yang memancar di ufuk timur, ya. Dan dia berkedudukan hampiran dengan kedudukan matahari terbit. Jadi kita memang kena tengok, memang kita kena aim ataupun cerap dekat kawasan negeri-negeri timur. Sebab tu kita bila lakukan pendidikan untuk solat subuh, kita akan terus ke timur. Lagi senang, maknanya lagi accurate dan jitu data tu, ya. Tapi sebelum fajar Shadiq timbul, fajar kazib dulu. Fajar kazib ni fajar tipu ataupun tidak benar. Dia akan kelihatan terlebih dahulu. Dia tak tetap tau. Dia dia akan berlaku beberapa minit. Dia tak ada kata okey tetap 5 minit akan berlaku antaranya, ya, selama masa. Tak ada. Dia ada kita boleh kaitkan dengan julat je, tapi dia tak tetap. Dia ada di antara beberapa minit sebenarnya, ya. Dan di situlah kita kena maknanya mata kita kena sentiasa alert lah, ya, untuk tentukan fajar kazib dan juga fajar Shadiq, ya. Kat situ kita kena tentukan, ya. Para fuqaha dia setuju bahawa kalau kita tengok kat sini, subuh ditetapkan ketika matahari berada kedudukan 18 darjah ataupun hingga 20 darjah, ya. Sebenarnya kalau kita tengok Malaysia ni, dia memang antara 18 ke 20 darjah, ya. Cumanya bila kita tetapkan ni, bila kita tetapkan adakah mana yang tepat, adakah 19, adakah 18 atau adakah 20. So itulah kajian yang perlu dilakukan, ya. Dan kalau kita tengok macam mana pengiraannya, maknanya 90 tambah dengan 19 darjah berapa, ya? Mungkin 109. Kalau 90 tambah 20 darjah jadi 110 darjah, ya. So itulah kiraan secara matematik, ya. Tapi kenapa? Macam mana nak kira, kan? Macam mana nak kira? Sebenarnya tak susah, ya. Fizik ni tak susah, matematik semua tak susah, kan? Sebenarnya kalau orang suka, kalau saya suka sebab dia formula. Daripada baca panjang-panjang tu kan, saya suka tengok formula, kan? Dia macam senang, itulah point dia, direct point orang kata kalau formula ni, kan? Sebab kita tahu kalau bulatan ni, kita kaitkan bulatan ni, kita tahu dia 360 darjah, kan? Kalau separuh bulat tu maknanya 180 darjah, kan? Jadi kita tahu satu hari ada 24 jam. Jadi bila 24 jam ni, bermakna dia akan pergi putar pada permulaan tu sampailah ke akhir tu, sampai ke titik awal tu dia dah jadi 360 darjah. So mana-mana bintang ke ataupun mana-mana objek langit, itulah caranya kita tahu pergerakan dan juga berapa lama masa dia ambil. Tinggal lagi dia jauh tak jauh je. Kalau dia objek jauh mungkin dia lama sikit lah, kan. Kalau dia dekat tu dia cepat kan, dia punya beredar dia, maknanya dia pantas lah cepat dia nak terbenam tu, kan, maksudnya. Jadi 1 jam akan ambil masa 15 darjah. Cuba kita bayangkan, katakan kita kat matahari kat zenith, kan. So bila dia 15 darjah, macam mana, berapa sudut dia ambil tu, macam tu. Jadi bila macam tu, macam mana pula 1 darjah? Kalau 1 darjah tu berapa masa dia ambil? Dia akan ambil masa selama 4 minit. 4 minit kat situ. Okay. Dan itu adalah secara pengiraan, ya. Kalau kita cuba memaknai fajar Shadiq itu apa, ya, fajar kazib itu apa, ya. Fajar kazib ni ataupun fajar bohong atau tipu, dia dantar sebentar. Dia sekejap je ada, ya. Lepas tu dia akan terangi alam, lepas tu dia hilang. Dia hilang. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab dia bukanlah cahaya pada matahari. Kalau matahari dia dah konsisten tau, dia dah naik. Tapi dia adalah daripada pantulan cahaya daripada bintang-bintang yang dekat situ, yang kita nampak tu. Jadi memang dia akan tersirat sekejap. Jadi dia akan menegak tu, dia akan menegak lurus. Jadi dia akan straight macam tu. Tapi mungkin dia akan
berbentuk orang kata tu yang orang kata macam ekor serigala dan sebagainya tu, sebab dia nampak macam akan berbentuk tegak tapi ada lagi cahaya lagi, macam segitiga sikit, macam tu, ataupun macam ekor sikit kan kat situ. Jadi pantulan bintang tu sebenarnya yang menyebabkan berlakunya fajar kazib, yang maknanya fajar tipu, disebabkan oleh bintang-bintang yang bertaurat kat situ. Sebab tu kita kena, yang saya tekankan sekali, kita kena awal, sebab kita kena biasakan macam mana keadaan langit di tempat tu. Kalau kita tak biasakan, memang kita susah nak kenal, antara dua tu. Dan fajar sodik ni, dia sebenarnya muncul bila kita tahu dia waktu subuh, waktu mula solat subuh, dan cahaya dia pula, dia akan melintang tau. Dia melintang daripada utara selatan. So beza. Dia tak menegak macam ni. Dia melintang. So ada nampak cahaya putih kat situ. Saya berpeluang jugalah, tapi tak lebih pada 10 kali saya dapat tengok pada sodik ni. Bukan senang lah, bukan senang. Kalau kat Malaysia, kat mana doktor tengok biasanya? Kalau dekat Kelantan, kat ni boleh nampak. Kat pantai-pantai tu kan, kat Terengganu, boleh nampak. So memang bukan senang lah, memang betul-betul kawasan tu. Dan kita kena tengok juga posisi matahari tu kan, sebab kita kena tahu matahari tu kadang-kadang kita sangkakan mungkin kat tengah kan, bila kita tengok kita dah berada kat pantai tu kan, kita ingat kat tengah kita kan, depan straight je kan, tapi tak, waktu tu mungkin matahari dekat tepi sikit. Jadi kita kena pastikan posisi matahari terlebih dahulu. Pastikan kan, sekarang ni dah banyak dah maknanya aplikasi nak tentukan tu. Jadi kita boleh agak sebenarnya ketepatan kedudukan matahari tu, dia akan terbit kat situ lah dia. Kita boleh tentukan. So itu benda yang pertama kita kena buat dulu. Kita tak boleh simply datang je cerap pasal tengok diam macam tu, tak boleh. Kita kena buat revision sikit. Maknanya okey, inilah posisi matahari, kita tengok dulu. Okey, kita alert, inilah jarak dia, inilah kita boleh expect lah, jangkakan kita boleh nampak fajar sodik ataupun fajar kazib kat situ. Kat situlah tempat dia. So seronok juga kan, bila ramai-ramai tu tengok langit malam tu, langit gelap tu, kadang-kadang boleh nampak bima sakti, kadang boleh nampak shooting star macam tu kan. Macam tu. Jadi terasa muda lah bila macam tu, bila ramai-ramai tu memang tak ngantuk sebenarnya kan, macam terus bangun je pukul 4 pagi tu tengok, seronok lah dan kalau tengok kat sini, inilah gambar ataupun contohlah kalau kita tengok macam mana tentukan fajar kazib ni, fajar sodik. Senang je kan sebenarnya, tapi bukan mudah lah. Sebabnya kalau cantik betul tu, fajar sodik ni dia putih dia garisan dia lurus je dan nipis je sebenarnya, nipis dia tak ada diganggu oleh cahaya pencemaran yang lain. Sebab kalau pantai pun bahaya juga, sebab apa? Kita ada kapal-kapal kan. Bila kapal-kapal tu dia pun akan ada macam candak sotong ke apa semua, mesti ada cahaya gangguan ni. Jadi kita kena pastikan tempat tu kalau boleh tiada kapal-kapal kat pantai kat laut tu, tak ada. Macam tu. Nampak kan kalau fajar kazib pun tengok cahaya dia tegak tau. Tapi dia nampak macam segitiga sikit kan, perasan tak? Jadi itu ialah cahaya yang daripada bintang-bintang lain tu, bintang keliling dia tu. Dia reflect tau, dia pantul kat situ. Dia akan keluar tu dulu. Kadang dia spike dia macam tu. Tapi dia ada macam berapa saat ataupun berapa minit tu, lepas tu dia dah stop. Dia dah tak ada dah. Lepas tu nanti kan baru ada fajar sodik. Yang tu lah yang menentukan solat subuh. Yang tu yang menentukan. Memang bila tengok tu, Masya Allah, memang seronok lah. Memang rezeki lah orang kata. Jadi untuk anak-anak muda pada hari sekian, saya galakkan lah. Maknanya semua hidup, cuba bangun pagi, pergi kat tepi pantai ke apa, waktu cuti ke, waktu cuti bersama keluarga ke apa kan, pergi tu, cuba ambil peluang ni. Maknanya kita tengok fajar sodik ni waktu subuh kan. Banyak kali sebenarnya banyak di tempat yang macam resort-resort dekat tepi-tepi pantai tu yang boleh kita cerap kan, macam tu. Selain pada waktu malam tu, sebelum subuh tu, cuba cerap kat situ. So macam fajar sodik tu pun ada nampak kan, macam dia ada colour kan. Kalau ikutkan yang cantik tu memang putih je macam tu. Yang ni mungkin ada gangguan juga cahaya sikit ataupun macam ni contoh dia. So yang putih tu kan, yang ni jelas sikit dia ada putih tu, maknanya dia kawasan tu tak ada terganggu sangat. So kat situlah penentuan tu solat subuh, fajar sodik ataupun fajar kazib tu sebelum tu. Nampaklah dia macam tersirat sikit sebenarnya kan, boleh beza. Maknanya orang awam boleh beza, tak ada susahnya nak tentukan fajar kazib dengan fajar sodik ni. Boleh dapat.
okey, kalau dapat ambil gambar tu Masya Allah seronok lah kan, kalau dapat gambar-gambar macam ni okay, mahal gambar ni orang kata kan macam tu. So kita sedia maklum kan macam kita ada aplikasi senang. Sekarang ni semua aplikasi. Tapi rugilah kita kalau kita hanya bersandar kepada aplikasi kan, semuanya ada. Bayangkan kalau teknologi tak ada ataupun handset kita tak ada misalnya. Kan, kita tak ada apps benda yang tentukan waktu solat misalnya. Kadang-kadang kalau tengok software ni pun, aplikasi ni pun kadang-kadang bukannya orang Islam pula. Orang bukan Islam yang buat aplikasi waktu solat ni. So kita kena ada lah kita kena ada kat situ. Maknanya kita kena tahu dari segi macam mana nak buat aplikasi ni dan juga kita kena tahu secara cerapan perlu tahu kena kat situ. Dan bila kita ada kat mana-mana, contoh kita ada kat Jepun misalnya, kita dah tahu dah bila waktu solat dia. Sebab dia berbeza. Tak payah tengok mana pun, kalau katakan kita pergi Sabah Sarawak pun, dia lebih awal kan misalnya. Subuh dia pukul 5 lebih, kita mungkin pukul 6 lebih kan misalnya. Jadi sejam beza. Macam tu. Dan selain pada mata, kalau secara penyelidikan kita boleh gunakan teleskop. Teleskop kan dia lebih dan maknanya senang lagi nampak lah, lagi jelas. Mata kita ni tak ada macam mata kita maknanya kalau teleskop ni dibantu tu memang lebih jelas lah maknanya bantuan tu. Okey. Dan kita juga boleh gunakan sky quality meter. Yang ni senang sebab kita nak ukur, dia ada data dia tau. Dia ada, maknanya kita ada unit dia magnitude per second tu. Jadi kita second kuasa 2. Jadi maknanya kita boleh nampak berapa nilai dia. Dan nilai dia katakan 17 magnitude per second ni kuasa 2 tu. Dengan 20, 25 misalnya ataupun 24 misalnya. 24 tu sebenarnya lagi gelap. Dia terbalik. Kalau nilai dia makin besar, dia lagi gelap. Okey, kalau nilai dia macam belas-belas 11 maknanya banyak penciparan cahaya. Maknanya bintang-bintang pun susah nak nampak. Tapi kalau macam 20 ke atas tu nilai dia, insya-Allah kita boleh nampak banyak bintang-bintang waktu gelap tu, dan kita boleh nampak Bima Sakti, Milky Way dan sebagainya. So kita kat situ penentuan kualiti langit malam tu kat situ. Tapi dia boleh sampai 20 darjah mencapai pada kedudukan 20 darjah tu. Kita akan set up di samping kita gunakan kamera mungkin kita rekodkan untuk gambar tu kan macam tu. So banyaklah faktor satu kita tengok cuaca cuaca bukan senang, kalau berawan pun susah juga kan, lokasi so senang kalau kita nak subuh ni kita ambil negeri-negeri terus ke negeri-negeri pantai timur. Mata pencerap mata pencerap pun sebenarnya kalau kita nak jaga pun, maknanya kita perlu jaga dari segi ibadah kita kan. Kalau kita kadang-kadang kawan kita nampak tapi kawan kita tak nampak, mungkin kita ada dosa agaknya macam tu kan. So kita kena jaga attitude kita dan sebagainya. Peralatan macam teleskop tadi, kamera dan faktor-faktor lain maknanya faktor kita nak set up dan sebagainya kat situ Okay. Sebab tu pentingnya multidisciplinary, pentingnya integrasi ilmu. Sebab dan kalau kita tengok, maknanya kalau kita tengok Malaysia ni, dia antara 18 ke 20. Tapi negara lain, dia bukanlah mestinya 18 ke 20 tau. Macam kalau kita tengok macam Mekah misalnya, dia negatif 18.5 darjah. Tapi kalau macam Indonesia, negatif 20 darjah. North America, negatif 15 darjah. Sebab dia bergantung kepada kedudukan koordinasi negara tu. Dia berada kat mana? Maknanya kita kat khatulistiwa mungkin kita dalam range tu lah. Dia 18-20. Tapi kalau katakan kita kat atas, kutub utara ataupun kutub selatan, dia tak boleh 18-20 juga. Sebabnya kita tahu, kita kena faham yang matahari tu condong 23.5 darjah. Jadi dia bukanlah 0 darjah. Jadi kita tak boleh samakan terus. Dia ada condong sedikit kat situ. Dan keperluan integrasi ilmu ni penting, multidisiplin penting. Kita perlu menggalakkan, kalau kita bidang ekonomi, kita bukanlah tak nak kena ambil tahu juga bidang sains. Kalau kita bidang sains pun kita kena tahu juga bidang agama misalnya. So perlu ada integrasi ilmu tu sangat-sangat penting. Sebab tu kalau tengok tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang dahulu, mereka monopoli dan memang menguasai ilmu yang bercabang-cabang banyak kan. Mereka bukan setakat ilmu agama, ilmu sains, ilmu matematik, ilmu ekonomi, falsafah, banyak kat situ. Jadi kita pun kena jadi macam tu. Kita kena menjadi macam tu. Generasi muda
Perlu jadi macam tu ya. Dan isu ni akan bila ada isu masyarakat misalnya, jadi perlu ada beberapa pakar daripada pelbagai bidang sit down, bincangkan isu tu. Dan kalau tengok katakan macam kecerahan langit malam ni kan, kita akan teliti dari segi syariah. Ya, tak adalah kata tiba-tiba nak buat ceramah macam tu, orang sains tak boleh macam tu juga. Dia kena tanya dulu orang agama, pakar di bidang syariah dulu. Dia kena tanya, betul ke macam ni? Dulu kenapa kenapa dia Darjah? Kena tanya, kena tengok sejarah dia. So kita kena tengok kitab-kitab lama dan sebagainya. Masa Syarifah tu memang dan pendidikan dilakukan tu, memang kami jumpa mufti-mufti Kelantan, mufti Selangor dan sebagainya. Kita akan tengok dia punya kronologi dia. Ya? Lepas tu barulah kita rangkakan dari segi astronomi, penelitian tu dan juga syariah. Lepas tu kita akan buat kajian secara kualitatif, secara kuantitatif misalnya. Dan kaedah ilmu ni, pengkaedah ilmu kalau kita tengok, dia boleh bercabang dari segi ilmu fiqh, dari segi ilmu usul fiqh, matematik, komputeran, macam aplikasi tu, dan juga fizik kalau secara spesifiknya. Jadi seronoklah juga sebenarnya bila dapat maknanya saling mengenali ilmu bidang lain. Seronok sebenarnya. Jadi kita akan dapat idea kat situ. Kita akan dapat bagi cadangan kat situ. Kita boleh berpeluang, maknanya kita beri pandangan dan katakan mungkin ada yang juga mungkin kita rasa kita betul tapi mungkin sebenarnya salah. Jadi mungkin kita boleh dapat pandangan daripada pihak yang lain juga. Macam tu ya. Okey. Sebab tu kalau secara lazimnya even kalau kita tengok secara general ni pun memang negara-negara biasa dia lain kan. Dia punya waktu siang dia mungkin dia bukanlah macam kita 12 jam ni kan. Mereka mungkin siang setakat 4-5 jam. Jadi macam mana tu? Banyaklah kan waktu, mana cepatlah waktu 5 waktu tu kan dekat antara satu sama lain tu kan. Di antara waktu-waktu solat tu. Macam kita dalam masa berapa lama kan macam tu jarak dia. Dia tak sama. Ya. Tapi itulah caranya untuk kita memahami kenapa pentingnya penutup waktu solat tu. Pentingnya penutup waktu solat dia. Dan kalau kita tengok macam ia juga bukannya sekadar orang Islam. Kalau kita berdiskusi dengan orang-orang bukan Islam, dia orang seronok tengok. Oh macam ni rupanya tentukan waktu solat. Kan? Kadang-kadang orang tanya kenapa negara lain waktu solat dia sekian-sekian kan. Tapi dia orang nampaklah sebenarnya kenapa laju-laju macam cepat kan dia punya duration tu kan. Padahal sebenarnya ditentukan berdasarkan koordinasi matahari tu yang tetap lah kan. Lagi dia mungkin a few hours je, 4 jam je kan. Jadi jarak dia tak sama macam kita kan macam tu. Tapi dia punya prinsipal dia sama. Ya. Jadi itulah kelebihannya dan itulah kadang-kadang memang bila kita kongsi dengan orang bukan Islam pun dia orang suka nak tahu. Dia kata oh macam ni, that's very nice dia kata kan macam tu. Dia orang seronok. Saya banyak juga berkolaborasi dengan Hong Kong dengan Jepun. Mereka pun memang tertarik lah selain pada kecerahan langit ni, dia orang pun tahu this is good. Maknanya ada benda aplikasi yang dilakukan oleh masyarakat. Bukan sekadar tahu kecerahan langit malam pasal ambil data, bukan macam tu kan. Macam mungkin bagi bukan Islam tu, mereka akan bagi kesedaran maknanya untuk kelestarian alam tu kan. Maknanya macam mana perlunya kita jangan terlampau macam tak jagalah alam ni misalnya kan. Sebab pencemaran alam ni pun sebab pencemaran yang dilakukan oleh manusia macam tu. So kena jaga kelestarian tu. Mereka akan buat kesedaran dari segi situ. Tapi kalau umat Islam ni dia dua-dua. Dari segi situ kesedaran alam tu sendiri dan juga untuk ibadah kan. Jadi itulah yang patut kita rasa bersyukur Dan sebab tu bila tahun 2019 ni yang lepas tu kan 29 November ni bila Jabatan Mufti Selangor dia tetapkan ubah waktu iaitu ketika bersama dengan 2 Rabiul Akhir 1441. Waktu ni kita nampak kan waktu subuh sebelum tu sedia ada katakan 5.40. Lepas tu dah tukar dah 5.48. Lepas tu dah ramai dah kenapa 5.48? Kenapa 8 minit? Yang mungkin terpaksa macam bekerja awal tu biasa dah subuh dah dekat rumah kan. Dah kena solat subuh dekat RRT dah. Macam tu kan. Jadi kenapa kan? Bukan mudah tau nak buat keputusan ni. Bukan mudah Dan
ia diperhalusi, dia dibincangkan oleh ahli falak dan sebagainya satu Malaysia, ya. Dan Selangor buat dulu bukanlah sebab Selangor nak jadi utama, tak ada, tak ada. Tapi setelah kami bermusyawarah, memang bermusyawarah dan juga berbincang dan juga mendapat restu daripada Sultan Selangor, untuk menetapkan keperluan segera, sebab tu makluman segera kat situ. Okay. Dan inilah contoh-contohnya dekat kata akbar dan sebagainya. So dari situlah sampai sekarang lah kita dah berubah waktu, daripada 20 darjah kepada 18 darjah. Dan kalau tengok posisi matahari tu, maknanya kat bawah ufuk tu sebelum ni 20 darjah tu kan, dia dekat bawah sikit kan. Dan lepas tu kita dah lewatkan 8 minit. Maknanya dia dah naik dah. Dah naik. Tapi kalau isyak tu dia turun kan. Dia dah naik. So dia naik ke 18 darjah. Itulah bermulanya waktu subuh. Okey. Perlu difahami juga kalau untuk setiap negeri dia ada zon-zon dia juga waktu subuh. Sebab tu kalau katakan Shah Alam tak sama dengan Kelang kan, ataupun tak sama dengan Kuala Langat misalnya, sebab kita dah tahu walaupun dia ubah 1 darjah tu macam saya cakap tadi, dia ambil masa berapa minit juga. Jadi kita kalau katakan mungkin zon 1 misalnya kan, waktu subuh dia 5.49. Tapi mungkin kalau kita tengok even dekat Pahang misalnya bukan 5.49, dia mungkin 5.51 misalnya, contoh so tak sama sebab koordinasi kita berbeza. Dia kena tengok latitude tu. Okey. Dan bulan pun tak sama, masa pun tak sama kan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok dalam setahun tu maghrib dalam pukul 7 dah maghrib, tapi mungkin dalam beberapa bulan tu 7.30 pula maghrib kan. Kenapa? Sebab posisi matahari tu berbeza kat situ. Okay, so kalau kalau dari segi Selangor ni dia ada 3 zon. Kita ada zon 1, contohnya dia cover daerah Hulu Selangor, Gombak, Shah Alam misalnya. Okay, kalau zon 2 mungkin Kelang dan sebagainya, contoh. So itu adalah zon-zon dia, kalau ikut zon-zon dia. Benda ni kita boleh dapat daripada apps juga dan juga website bagi Jabatan-Jabatan Mufti Negeri. Dia akan bagi secara freely access. Okay. Dan kalau tengok pada keputusan ni, bila perubahan ditambah kepada 8 minit, sebenarnya dia adalah berdasarkan penyelidikan komprehensif selama setahun. Memang masa tu tiap-tiap bulan dah pergi tu. Tapi bukanlah sekadar data tu saja, bukan sekadar data tu. Kita dah memang sedia maklum beberapa tahun kebelakangan tu. Maknanya bila kita cerap kita dapat 18 darjah. Bila kita cerap dapat 14 darjah. Dan bila kita cerap kita nampak Fajar Shadiq tu pada 18 darjah. Bukan 20 darjah. Jadi di keputusan tu barulah kita akan cakap kita nak buat kajian ni, kita nak tentukan koordinasi matahari di bawah ufuk macam mana betul ke 18 darjah ni. Jadi yang komprehensif ni memang pada tahun tersebut lah dan ia telah dilaksanakan kita dapatkan pada JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dengan kerjasama beberapa universiti, Universiti Melayu, Universiti Sultan Zainal Abidin dan juga Universiti Teknologi Mara. 3 universiti ni bekerjasama untuk dapatkan ni. Maknanya memang kita akan bermusyawarah juga dengan ahli falak setiap negeri juga, terutama negeri-negeri yang terbabit untuk tentukan attitude matahari. Dan ini ialah tajuk kajian dia, iaitu Re-Evaluation of the Sun's Attitude for Determination of Beginning of Fajr Prayer Times in Malaysia. Ini adalah antara penyelidik lah dan penyelidik ni bukanlah orang sains je. Penyelidik ni pun juga terdiri daripada ahli falak, penyelidik ni juga terdiri daripada memang mufti daripada Jabatan Mufti, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, ramai dan memang kita akan tengok history macam sejarah yang saya katakan, kita memang tanya, kita pergi pondok-pondok tu tanya macam tu. Kita tak boleh simply nak decide tu bukan senang sebab ni kadang-kadang antara dosa dengan pahala juga kan, bukan senang kita nak beritahu orang ramai ni bukan senang kan. Nanti dia akan jadi isu yang Isromi ni memang isu yang macam viral kan, cepat dia viral kan. So kita tak boleh bagi benda yang tak benar kalau suatu ilmu tu. Dan kita kena amalkan perkara yang benar lah sebab benda ni penting Sebab tu kajian ni dilakukan dan barulah kita decide
Kenapa dia 18 darjah di bawah ufuk. So boleh nampak jugalah beberapa macam kitab-kitab macam mana kita set up kan. Sebab kalau gelap tu tak ambil lah set up, biasa kita dapat ambil waktu nak dekat cerah je ambil gambar kan. Kalau gelap tu susah kan, nampak gelap je lah kan. Tapi kalau betul-betul cahaya cantik, langit tu cantik, memang kita boleh dapat Milky Way dan sebagainya. So shooting star dan sebagainya kan. So memang seronok lah Dan data yang SQM tu kita akan plot, tengok mana position dia. Kalau kita dapat tengok Fajar Shodiq tu, memang kita akan tengok waktu bila, cepat-cepat kita cantik, pukul berapa. So kita akan tengok, Fajar Kazim kita tengok pukul berapa. Dan kadang-kadang tu kita boleh nampak dua-dua tau. Tapi kadang-kadang kita nampak salah satu kan. Kita mungkin nampak, kalau dia rezeki dapat Fajar Shodiq tu memang untung lah sebab yang utama. Kadang-kadang kita nampak Fajar Kazim pula, tapi tak nampak Fajar Shodiq dah. Macam tu. Jadi bukan senang lah kan nak dapatkan dua-dua tu. Dan kita juga ada guna aplikasi software dan sebagainya lah untuk tentukan koordinasi macam saya kata tu kan. Matahari tu kat mana posisi dia akan terbit tu kan. Jadi kita memang kat aim lah julat tu kat situ mata kita kan. Kita akan tertumpu kat situ. Dan jadi saya berterima kasih juga kepada penyidik-penyidik ni. Saya ambil kesempatan juga untuk mengucapkan terima kasih kepada penyidik ni yang memang seronok lah dapat bekerjasama daripada Jakir, daripada Musim Layar, daripada Uniza, seronok sampai sekarang kita memang WhatsApp je lah kan dalam grup kan, semua kalau ada bila ada apa-apa fenomena dan sebagainya. Dan bermula daripada situ bila Selangor tentukan dari side kelewatan 8 minit tu, maka seterusnya wilayah persekutuan. Lepas tu Pahang. Lepas tu dia tak adalah kata sepenuhnya sebab benda ni dia memang kena dapat persetujuan daripada negeri-negeri. Bukan satu Malaysia terus decide, JAKIM terus decide, tak. Kita bagi persetujuan, maknanya negeri-negeri yang tentukan. Sebab dia antara range 18 ke 20. Tapi kenapa kita buat keputusan 18 tu, kita bimbang sebab kalau lah 20 tu sebenarnya Fajar Kazim. Kita bimbang. Sebab itulah kita naikkan dia, maknanya posisi matahari tu jadi 18 darjah. Sebab tu. Tapi itu tak bermakna kita tak buat, lepas dah decide tu tak buat kajian, dah stop dah. Kena ada konsisten data. Sebab kita kena faham fenomena alam ni dinamik. Dia memang, dia tak adalah tetap semua kan. Kadang 18 darjah tu dia ada 18.5, 18.1, 17.9. Mana yang nak tu. Jadi kita kena tumpukan dari segi situ kan. Sampailah ke 24 April 2020 barulah satu Malaysia tetapkan sebanyak 8 minit tu kan, macam tu. Dan bila kita lihat pada putusan tu dilewatkan 8 minit, jadi ada juga soalan, habis tu sembahyang saya tak sah ke yang berpuluh tahun tu, macam tu kan. Masa tu dah timbul macam tu soalan-soalan macam tu. Agak panik jugalah kan bila dia tu, tapi sebenarnya tak perlu qada sebab memang kita dah akan tetapkan dah bila macam tu putusan ni dia tak perlu qada macam tu. Dia kira sah kira sah dari segi solatnya. So kalau kita tengok secara kesimpulannya, saya boleh katakan kat sini hadirin-hadirin yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, ketetapan perubahan 20 darjah ni ke 18 darjah sebenarnya mengambil kira hasil kajian data beberapa tahun sebelumnya. Mungkin ada yang ingatkan tak cukup tu data setakat setahun. Memang tak cukup. Memang kena ada jangka panjang data dia. Jadi sebenarnya kita dah tahu, kita dah tengok data-data sebelumnya sebelum kita decide secara komprehensif data tu ataupun komprehensif penyelidikan tu. Dan poin kedua yang saya nak highlight kat sini, sebab tu ada pencerapan, perlu ada penerusan cerapan. Kita tak boleh stop setakat 2019 je, tak boleh. Kita kena tengok. Kena data tu kena jangka panjang. Jadi ahli-ahli falak juga dan ahli-ahli astronomi juga kena bertanggungjawab juga dan teruskan kajian ni. Kena teruskan kajian ni. Dan keputusan ni sebenarnya diambil setelah bermusyawarah. Tak ada kata terus decide. Tak ada. Bermusyawarah dengan ahli-ahli falak Malaysia. Kita juga ada beberapa pendidik dan juga beberapa pelajar yang memang tumpu pada pendidikan ni, sampai PhD tumpu pada pendidikan ni sebenarnya. Dan perlu juga generasi muda mengetahui cara menentukan waktu solat secara amali. Seronok sebenarnya. Satu, seronok kita tahu macam mana tentukan waktu amali. Kalau katakan kita pergi camping dan sebagainya kan,
Masa tu line pun tak ada headset, macam mana nak tentukan? Jadi kalau kena tahu macam mana nak tentukan waktu solat secara amali, kerana bila kita solat awal waktu tu lah yang lebih baik sebenarnya. Okay. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga kepada semua bahagian Haiwan Agama Islam UiTM. Terima kasih sebab menjemput saya. Dan saya mohon maaf juga jika ada tersalah cakap ke ataupun silap sepanjang saya berkongsi ilmu di sini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Zeti atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Memang sebenarnya tak cukup pun masa tu kan kita nak kongsikan panjang tu. Tapi alhamdulillah doktor dapat kongsikan, menjelaskan berkenaan tentang subuh tu kan, berkenaan tentang isu-isu yang berlaku. So sedikit sebanyak mudah-mudahan penonton yang bersama dengan kita ini dapat memahami. Bukan senang sebenarnya nak buat keputusan. Memang isu tu isu besar pun doktor. Betul Ustaz. Isu besar tu. Semua kan. Takut salah. Kita pun terkena tempias tu. Sebab sebagai orang Islam kan, orang duk tanya, apa ni Ustaz, kenapa boleh berubah dan sebagainya kan. Jadi kita bidang agama tu kita jawab agama lah. Kan. Betul lah, kalau kita nak buat keputusan tu kita kena panggil semua. Macam fatwa pun begitu juga. Dia bila nak buat keputusan tu dia akan, kalau misalnya perubatan dia akan panggil doktor, dia akan panggil pakar ni. Bukannya hanya ustaz sahaja yang duduk, mufti sahaja yang duduk. Tapi semua akan duduk bersama dan bincang dan hasilkan keputusan yang sama. Jadi mudah-mudahan dengan ilmu yang dikongsikan bersama dapat memberikan inspirasi kepada kita dan dapat memberikan penambahan ilmu kepada kita. Seperti mana saya katakan tadi, memang tak cukup masanya. Tapi insya-Allah ada masa lain, ada waktu lain, kita akan jemput lagi Dr. Zeti untuk berkongsi dengan topik-topik yang lain, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi saya mewakili jawatan kuasa program sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada doktor kerana sudi menyampaikan ilmu dan berkongsi ilmu pada penonton kita, pendengar kita pada malam ini. Jadi kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih doktor banyak.